Okey, kita sambung semula dalam pembelajaran kita. Hari ini saya nak ajar anda bagaimana cara mudah dan simple untuk dapatkan 10 customer pertama anda menggunakan FBX. Jadi agenda kita pada dalam video ini saya akan tunjuk bagaimana untuk kita create dan masukkan pixel code dalam kedai Shopify. Yang kedua, kita akan belajar cara mudah dan efektif buat iklan komersial pertama anda. Yang ketiga, bagaimana untuk kita melihat prestasi iklan yang kita dah buat. Yang keempat adalah bagaimana cara untuk kita optimize iklan kita. So, preparation, anda perlu masukkan create dan masukkan pixel code dalam kedai Shopify anda sebelum anda buat iklan. Jadi macam mana nak buat? Saya akan tunjukkan demo macam mana. First kali kita pergi ke Ads Manager. Bagi yang belum ada Ads Manager dan juga Facebook page, saya sarankan anda pergi buat dulu. Kalau tak tahu nak buat, panduan dia boleh dapatkan kat YouTube. Banyak orang ajar ataupun saya boleh tunjuk sini sekejap kat mana nak tekan. Anda pergi ke home page ni, kat timeline home ni, pergi ke create. And then kalau belum ada page boleh create page. Kalau belum ada add account boleh create add. So just follow dia punya instruction lah. Just tekan next. Simple. Okay, so bila anda dah ada Facebook page dan ads account, anda masuk ke Ads Manager. Macam ni dia punya dashboard dia. Anda pergi ke pixel. Pergi ke tanda burger ni, 3 line ni. All tools, pergi ke pixel. So untuk anda buat kedai baru ni, saya sarankan anda buat pixel yang baru lah. Dan setiap kali kedai baru anda buka, anda buat pixel yang baru supaya tak ada konflik nanti. Jadi macam mana nak buat? Anda nak buat pixel ni, anda tekan add new data source Facebook pixel. Letakkan nama Facebook pixel anda, website URL, letak website URL kita. Okay, and then okay. So macam saya ni, saya dah ada lebih daripada satu account, satu pixel dalam ads account ni, jadi saya guna business manager. Okay, so kita pergi ke business manager. Dia sama je, business manager punya dashboard dengan ni sama je. Okay, kita pergi ke pixel. Add new data source Facebook pixel. Okay, kita letak nama pixel kita. URL, boleh ambil URL kedai anda. Kalau kedai belum ada domain custom, pakai je domain Shopify ni. Kalau tak ada, kalau dah ada domain custom, pakai domain custom. Okay. Kita paste kat sini. Lepas tu kita create. Okay, so sekarang dia tengah create. Okay, so sekarang ni dia keluar macam ni. Sebabkan anda pakai Shopify, anda connect ke partner platform. So pilih Shopify. So yang ni turn on. Grow your audience size ni adalah untuk Facebook. Dia punya AI untuk cari orang-orang yang ada kriteria dan ciri-ciri yang sama dengan orang-orang yang dah pernah masuk website anda sebelum ni. Jadi kita turn on lah. Continue. Okay.
Kita tekan continue lagi. Okay, so bila sampai kat sini, anda ambil ni pixel ID ni. Ni pixel ID anda. Okay, copy. Pergi dekat Shopify ni dashboard ni. Pergi ke bahagian online store. Lepas tu tekan preference. Okay, sekejap. Lambat sikit internet. Tunggu sekejap. Okay. Sekarang dah keluar kat bahagian preference ni. Apa perlu anda buat adalah tadi anda dah copy mana tadi? Nombor ni. Ni pixel ID yang baru anda buat tadi. Pergi ke preference, paste. Lepas tu save. Okay, itu saja. Lepas tu kalau nak check sama ada pixel ni dah betul ke atau betul dah install belum, pergi masuk ke website tu, tengok dekat Facebook Pixel Helper. Okay, kita refresh. Okay, sekarang Facebook Pixel Helper dah detect yang website kita ni ada Facebook Pixel lah. Jadi dah ok lah, installation dah berjaya. Pergi balik kat Facebook Pixel punya Ads Manager tadi. Kita sambung je. Seperti ni. Okay, dia suruh send traffic. Saya send traffic satu. Copy. Paste. Okay, kita send test traffic. Okay, kita dah send. Okay, sekarang Facebook dia akan detect kalau ada traffic. Okay, then dia terus aktif. Continue. Okay, lepas tu close. Dah siap. Okay, itu saja. So senang kan? Tak payah nak tambah kod lah apa semua. Okay, sekarang saya nak, bila dah pasang Facebook Pixel ni, kita akan continue untuk cara untuk buat ads kita yang pertama. Okay, cara buat iklan pertama anda. Okay, cara saya ni memang simple gila. Memang saya biasalah kalau buat kedai baru, memang first kali memang saya akan buat cara ni. Satu sebab senang, satu lagi sebab saya memang target broad lah untuk mula. Maksudnya general audience. Untuk dapatkan data sebanyak mungkin. Tapi cara saya buat ni sangat berkesan untuk dapatkan jualan-jualan pertama lah. Okay. Cara paling simple yang saya guna adalah saya gunakan automated ads. Automated ads adalah satu jenis setting FPS yang menggunakan algoritma FB untuk cari ikan targeting audience terbaik untuk produk kita dengan tujuan untuk mendapatkan jualan. Campaign yang kita guna dalam automated ads ialah campaign conversion. Conversion maksudnya campaign untuk mendapatkan jualan. Automated ads sangat simple, mudah dan efektif bagi newbie untuk buat jualan 10 jualan pertama anda, sebab FB akan gunakan segala sumber yang mereka ada untuk jadikan campaign conversion anda. So far semua kedai e-commerce Shopify saya untuk pasaran Malaysia dan luar negara, saya akan gunakan automated ads bagi mendapatkan jualan fasa awal ini. Alhamdulillah semua kedai saya berjaya mendapatkan jualan awal melalui setting ini. Kebiasaannya anda perlukan sekurang-kurangnya 10 sales untuk Facebook, optimize iklan dan carikan orang yang sesuai untuk beli produk anda. Jenis format yang terbaik adalah menggunakan video dan copywriting pendek saja. Kalau nak mudah, anda boleh tiru saja copywriting dan setting iklan saya yang akan saya bagi nanti. So, automated ads ni, basically dia satu ads yang simple gila. Dan saya memang tembak, memang nanti saya tunjuk macam mana saya buat. Memang simple sebab saya nak dapatkan data je. Sebab bila kita buat e-commerce ni, lagi banyak kita buat iklan, lagi
banyak data kita dapat, lagi senang kita nanti lepas tu kita nak tahu siapa sasaran yang paling terbaik untuk produk kita. Sebab tu kita install Facebook Pixel sebab kita nak track behavior traffic yang masuk ke kedai kita lah. Okay, so ni format iklan saya lah, simple je. Copywriting dia headline dia kita letak benefit utama. Lepas tu body dia, intro ni kita letaklah USP dengan solution. Macam saya ni sebab saya jual mangkuk Jairul baby ni, jadi saya cakap lah mangkuk ni special supaya anak-anak anda boleh makan sendiri. Itu USP dia. Dan solution yang kita bagi adalah supaya kita tak risau mereka simpan rumah. Solution atau benefit lah. So yang ni 100% selamat dan terjamin ni saya letak tambah je lagi nampak macam trusted. Lepas tu kita letak CTA 1, link product page. Saya letak dapatkan di sini sebelum terlambat, letak link. CTA 2 letakkan sini. Saya letak macam ni lah. Ayat yang boleh encourage diorang untuk klik. Dan juga emotional benefit. Emotional benefit ni macam tak perlu penat lagi kemas rumah tak bersepah. Jadi saya letak emotional benefit macam bagi hadiah kat anak. So format multimedia dia kreatif adalah video. Video viral yang macam sebelum ni saya cakap ni. Dengan ada caption macam ni apa semua. Make sure thumbnail caption ni biar jangan lebih daripada 20% lah daripada ruang yang disediakan ni, daripada ruang video ni. Kalau tidak nanti ads tak approve. So thumbnail kau boleh letak thumbnail macam produk tu tengah pakai waktu ataupun tengah buat demo. Setting target audience iklan saya untuk automated ads, simple je. Saya memang target broad mula ni 18 sampai 64. Kantina ikut produk. Kalau macam sofa, saya jual barang baby, barang budak-budak ni memang saya target mak-mak lah, saya tak target lelaki. Interest, saya letak general interest. Lepas tu saya narrowkan, saya letak engage shopper ataupun online shopping. General interest ni maksudnya macam ni. Macam kita jual barang baby, kita type interest yang ada kena-mengena dengan orang yang ada baby. Contoh macam saya letak interest parenting. Sebab itu orang yang minat parenting memang confirm ada anak. So saya letak parenting, lepas tu saya narrowkan letak engage shopper macam ni. Dan make sure potential audience size mesti 250k ke atas. Jangan 250k ke bawah lah. So untuk mula-mula ni kita nak dapatkan, kita nak Facebook gather data sebanyak mungkin. Kalau kurang daripada 250k, tambah general interest supaya audience size lebih besar. Untuk memudahkan pemahaman, saya demo pada anda live macam saya buat automated ads dari A sampai Z. Okey, saya tunjuk keadaan. Okey, mula-mula kita pergi ke page yang anda buat tadi, page untuk kedai e-commerce anda. So page saya adalah Malaysia Best Deal lah. Buat website pun Malaysia Best Deal kan. Simple je. Sekejap internet masih lambat sikit. Okay. So bila page ni dah masuk dekat page, anda pergi ke bahagian sini ataupun sini ataupun sini. Mana-mana boleh. Okay, contoh kan. Ini semua automated ads lah. Okay, so sekarang kalau korang nak buat automated ads, korang tekan ni. Okay, so dia akan keluar macam ni. So masukkan nama website korang. Lepas tu masukkan pixel yang tadi korang dah buat tadi. Okay. Lepas tu korang tekan next.
Okay. Sekejap saya rasa kat sini. Ini. Bila korang masuk dekat page, pergi ke bahagian promote. Okay. Lepas tu pergi ke bahagian sini. Get more purchase. Okay, bila korang masuk dekat page, korang pergi dekat ni, advertising plan ni. Lepas tu pergi ke I want to get more online sales. Okay. So dekat bahagian setup ad ni, masukkan video. Okay, video saya dah upload video, jadi saya masukkan je video. Sekejap. Okay, saya masukkan video satu. Biasanya saya akan masukkan banyak video lah untuk saya test. Lepas tu saya masuk lagi. Ini saya masuk video lain. Kalau boleh buat sekurang-kurangnya 2 video. Okay. Lepas tu okay, thumbnail pilih dulu. Okay, thumbnail ni, saya nak ni. Lepas tu pergi ke sini, thumbnail macam ni. Okay. Sekarang ni headline dia kat bawah ni lah. Okay. Kita headline dia kita tiru yang dalam slide ni. Macam dia akan ada. Okay. Short. Dan berikan untuk anak. Kalau nak letak simbol, boleh letak simbol. Okay. URL website lah. Ni klik. Okay. Teks dia kita letak komponen ni makro password. Lepas tu ni kalau kat sini you all tak boleh nak buat turun bawah tau. Tak boleh nak tekan enter di bawah. Jadi korang tulis je dulu, nanti kita edit balik dalam Ads Manager. Okay,
pandai lah korang tulis kan. So saya tulis lebih kurang ni. Okay, tekan ni sebab nanti dia nak guna untuk semua version, untuk dua-dua video. Okay, next. Okay, dekat sini okay, macam korang tak ada ni tau, tak ada, belum ada targeting yang korang pernah save. Okay, korang edit. Jadi lah, macam saya movement, ini saya biar. Ini saya letak Malaysia. Okay, kita targeting macam saya sebab budak-budak. So saya target mak bapak lah yang ada anak. Parenting. Lepas tu saya narrow. Saya letak engage shopper. Korang wajib letak engage shopper. Sebab nak bagi Facebook cari orang yang memang aktif shopping melalui Facebook. Suggestion. Sekarang saya nak cari engage shopper. Okay, tak apa. Biar je dulu, nanti kita akan edit dekat Ads Manager. So tak best buat dekat automated ads ni sebab ni lah. Dia punya setting dia limited. Tapi so far saya pakai power sebab boleh dapat save. Memang konsisten. Okay, so tak apa, kita edit, save. Okay. Yang ni automatic placement ni on. Okay, so kita boleh pilih ada bajet berapa. Saya sarankan bajet RM15. Okay. Lepas tu kita promote. So kat sini kita masukkan kita punya bank detail lah. Sekejap saya masukkan. Okay, so tadi saya dah masukkan bank detail tu. So saya dah submit. Tapi masih tak approve lagi lah. Tapi tak apa, saya tunjuk ads yang saya buat guna automated ads dekat dalam Ads Manager saya. So bila nanti dalam Ads Manager, apa-apa automated ads mesti ada keluar perkataan ni. So kalau kita tengok ada ongoing conversion jadi promotion, maksudnya kita pakai automated ads. Jadi boleh tengok macam mana saya buat. So yang ini inilah iklan saya buat. Alhamdulillah sale boleh tahan banyak. Tapi tak semua yang dia track dalam Ads Manager. Sebab total sale yang saya dapat lebih kurang tak dekat 40.
Boleh 40. So maksudnya dia ada buat, orang kata dia ada buat pembelian melalui follow up dekat email, ataupun dia type balik saya punya kedai, saya punya nama kedai tu, lepas tu dia beli sendiri lah, tak lalu, maksudnya tak direct daripada ads. So first kali bila korang buat ads, automated ads ni, korang biar dia run sekurang-kurangnya 7 hari. Sebab apa 7 hari? Sebab kita nak dia matang. Bila dah 7 hari nanti, baru korang tengok balik prestasi iklan macam mana. Jadi kalau korang nak senang tengok prestasi iklan, korang kena customize column dalam ad set. So macam nak customize, korang pergi dekat customize column. Macam saya dah customize kan. So saya dah ada save lah kat sini. So bila korang customize nanti, make sure korang susun macam ni. Dia ada cost per result, maksudnya purchase lah, result yang kita nak purchase, return on ad spend, lepas tu landing page view, add to cart, checkout initiated, purchases dengan CTR lah sekali. Ingat susun macam ni. Cost per result, ROS, landing page view, add to cart, checkout initiated, purchases, CTR, all. Sebab apa saya susun macam ni? Sebab matrix yang paling utama saya tengok ni dua ni je. Cost per result dengan ROAS. Okay, so kita dah tengok macam mana nak buat automated ads, jadi saya sambung. Okay, KPI untuk menilai prestasi iklan anda. Hanya ada 3 matrix utama saya lihat pada iklan saya, iaitu return on ad spending, yang ini penting, cost per purchase penting, click through rate. Click through rate ni penting bila kita ada banyak gila iklan yang tak perform, ataupun kita nak tengok, kita nak buat audit pada kita punya iklan, nak tengok sebenarnya apa yang berlaku. So biasanya saya tengok click through rate lah. Sebab kalau iklan yang bagus, biasanya click through rate tinggi. Tapi pernah juga saya buat ads, click through rate dia rendah tapi sale dia tinggi. Jadi sebab dua benda ni penting, jadi benda ni click through rate ni dah tak tengok lah. Kita tengok bila ROAS dengan CPP ni kurang je. Bila tengok macam tu baru kita buka click through rate. Anda perlu buat penilaian hanya selepas iklan telah berjalan sekurang-kurangnya 3 hari. Tapi untuk first timer, anda buat automated ads tadi, at least biar 7 hari. Kalau lepas 7 hari tu, anda tengok balik mana satu yang ada sale lah. Sebab anda tadi test 2-3 video kan, atau 2-3 gambar. Jadi anda tengok dekat video-video dan gambar-gambar variation tu semua, mana satu yang ROAS dia positif dengan CPP dia bagus. Senang cerita yang mana ada sale lah. So untuk mudahkan anda menilai prestasi iklan, anda perlu customize column di dalam Ads Manager. ROAS minimum yang anda perlu dapatkan adalah 2.5 ke atas. CPP minimum yang anda perlu dapatkan adalah perlu sama dengan break even point produk anda. Manakala CTR minimum yang anda perlu dapatkan adalah 3%. So return on ad spending minimum yang anda perlu dapatkan adalah 2.5 ke atas. Maksudnya kat sini, kalau anda spend RM10, anda dapat buat sale lebih kurang RM30. Maksudnya dah 2 kali ganda pada investment yang anda buat kan. So ROAS dia akan jadi 2 lah. So kalau 2.5 ni minimum dia yang KPI yang saya tetapkan. Sebab so far saya tengok memang kalau tak nak rugi memang saya kena letak 2.5 ROAS. CPP ni cost per purchase. Cost per purchase ni bergantung pada cost barang yang anda beli tu. Contoh macam saya beli barang RM3, saya jual RM30.
So saya punya cost per purchase tak boleh lebih daripada RM27 untuk dapatkan satu sale. Maksudnya kat sini cost barang RM3, saya ulang, cost barang RM3, cost harga jual RM30. So kalau saya tolak dengan cost barang RM30 tolak 3 jadi RM27. Jadi saya ada RM27 ruang untuk saya buat ads. So CPP minimum saya adalah RM27. Maknanya kalau saya punya cost per purchase RM30, maknanya saya dah tahu saya rugi sebenarnya. Okay. So kalau boleh minimum biar dia break even. Biar paling cikai pun break even lah. Kalau rugi memang kena off definitely. Kalau break even anda kena buat analisis balik. CTR minimum yang anda boleh dapatkan adalah 3%. CTR ni click through rate. Click through rate ni maksudnya berapa orang yang klik boleh tengok iklan anda. Kalau 3% maksudnya daripada 100 orang yang tengok iklan anda, 3 orang klik. Itu minimum lah. Tapi bukanlah orang kata matrix yang paling absolute, paling mutlak. So ni contoh contoh iklan saya. Contoh iklan untuk bagi anda faham. Maximum CPP untuk yang ni adalah 10. RM10. Minimum ROAS 2.5 ikut KPI yang kita tetapkan. Minimum CTR 3%. So KPI saya bila buat iklan ni saya mesti tengok dia tak boleh lebih daripada RM10 dan dia mesti sekurang-kurangnya 2.5 dan CTR dia mesti 3%. Cuba kita tengok dekat kolom yang row yang hijau ni, kita tengok CTR dia. Kita tak tengok CTR dulu, kita tengok dekat dia ada sale. Website purchase dia ada 6. Yang merah ni ada 1 je. Tak apa, kita tengok lain pula So maksudnya dua iklan ni bagus. Iklan yang bawah ni tak bagus lah. Memang kita tak tengok langsung lah. So kita compare dengan iklan yang asset yang ada sale saja. So kita tengok website yang row pertama hijau ni, dia ada 6 sale. Cost per purchase dia RM7. Kat sini $7 lah. Jadi dia punya ROAS dia 3. So dia dah meet kita punya KPI. Manakala yang bawah ni, dia punya cost per purchase dia $13. $13. Dah tak lepas kita punya CPP. Kalau CPP kita nak at least sekurang-kurangnya jangan lebih ke 10 kan. So dia dah lebih. So memang tak boleh lah. Memang kena adjust ataupun off lah. Tapi ROS dia 2.6. Lebih tinggi daripada kita punya KPI. Tapi bila cost per purchase kita dia dah tak lepas, maksudnya matematik lain ni dah tak boleh tengok lah. Simple je. Cara saya buat keputusan terhadap iklan. Bila kita nak scale ni maksudnya bila kita nak kembangkan kita punya prestasi, nak tambahkan orang kata kalau scale ni maksudnya kita nak kembangkan kita punya usaha beriklan tu supaya kita boleh dapatkan hasil yang lebih baik lah. Anda perlu scale iklan jika anda mempunyai 3 atau lebih profitable sales dalam masa 3 atau 7 hari. Kalau anda ada 3 atau lebih profitable sales, maksudnya sales yang menguntungkan. Kalau sales tu merugikan tu maksudnya dia lebih daripada cost, lebih CPP anda tinggi. So maksudnya dia tak profitable sales lah, dia tak boleh nak scale. Kalau anda ada 3 sales yang menguntungkan, yang bawa untung pada poket anda dalam masa 7 hari, anda boleh scale lah. Scale ni boleh jadi tambah iklan, tambah bajet, tambah campaign, tambah asset, try campaign baru, objektif baru, macam-macam boleh buat. Untuk whole,
Macam mana kita nak tahu kita nak sama ada kita nak hold iklan tu ke tak? Kalau anda baru ada kurang dari 3 sales yang profitable, hold iklan sampai dapat lebih dari 3 sales baru anda scale. Okey. Ni pahaman yang simple kan? Kalau tak sampai 3 sales yang menguntungkan, biar dia run dulu. Sampai dapat 3 baru scale. Okey, kita hold yang yang kedua hold. Kalau anda ada 1 hingga 2 sales tapi tak menguntungkan, kita test lagi 24 jam. Kalau masih tak untung juga, kita kill. Off lah. So bila kita nak kill, kalau iklan saya tak bawa apa-apa sales lepas 3 hari, saya terus off iklan tersebut lah. Okay, bila kita nak adjust, jika anda ada jualan tapi masih tak mendatangkan keuntungan, anda boleh off iklan dan lihat data demografi audiens anda. Buat ad set baru dan target pada demografi yang mendatangkan sales. Okay, contoh kan, contoh kalau anda ada buat iklan, lepas tu ada sales tapi tak untung tau. Maksudnya mungkin dia tak untung sebab apa? Sebab cost purchase dia tinggi. Jadi apa korang buat adalah korang pause iklan tu atau off, buka dekat bahagian demografi tu, tengok umur apa yang paling banyak buat pembelian, dia dekat area mana, placement apa. Ni 3 je yang selalu saya buat. Lepas tu bila saya dah tahu 3 benda ni, mana yang datangkan sales paling tinggi, saya buat iklan baru. Saya duplicate, lepas tu saya buat ad set baru lah. Saya duplicate ad set, lepas tu saya run baru. Yang ni saya pause biar dia off dulu. Okay, tips untuk optimization. Untuk optimization ni maksudnya kita nak naikkan prestasi iklan. Kalau CPP, ROAS dan setia anda di bawah dari prestasi minimum, anda perlu pause, off, baiki atau buat iklan baru. Antara cara yang anda boleh buat adalah tukar tajuk iklan, tukar video, tukar targeting audience, tukar ayat CTA plus agency, ataupun tukar offer lah maksudnya. Kunci kepada kejayaan melakukan pemasaran FB adalah test. Lagi banyak anda test, lagi tinggi kebaran kalian untuk anda dah buat jualan. Sebab apa? Sebab kita dah install Facebook Pixel, kita dah ada data-data tu. Of course lah, memang kita terpaksa melaburkan duit sikit untuk dapatkan data-data tu. Umpama seperti kita membeli data daripada Facebook. Okay, saya harap penerangan saya tadi orang kata jelas. Kalau tak jelas, sila tanya dalam grup sebab saya risau juga ada benda-benda yang saya terlepas. Boleh tanya dalam grup, nanti saya akan reply dan respon lah untuk bantu anda. So dalam video seterusnya, yang ini simple. Saya tunjuk macam mana cara untuk anda proses tempahan kat dalam Shopify dan buat order kepada supplier anda di Shopee. Jadi kita jumpa pada video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.